Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izharuddin bin Abdullah. Hari ini saya dan kumpulan saya, Muhammad Hamid bin Shukri dan Nurul Fatihah bin Razi akan membentangkan sedikit tentang tokoh falsafah yang dikaji iaitu Imam Al-Ghazali. Baik, saya akan menceritakan serba sedikit tentang biodata Imam Al-Ghazali. Nama penuh beliau ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Beliau lahir pada tahun 450 Hijrah bersamaan 1058 Masihi di Ghazalah, Tusi, Khurasan di negara Parsi iaitu lebih dikenali sebagai Iran. Beliau meninggal pada 505 Hijrah bersamaan 1111 Masihi juga di Bandar Tusi. Al-Ghazali mendapat namanya dinisbahkan daripada dua tempat iaitu daripada dua perkara. Yang pertama iaitu tempat kelahirannya di Ghazalah. Daripada itu terlahirlah nama Al-Ghazali itu, serta lagi satu dinisbahkan juga daripada pekerjaan bapanya iaitu seorang Al-Ghazal, iaitu penenun kain dari bulu binatang. Gelaran yang Imam Ghazali itu juga digelar sebagai Abu Hamid, iaitu ayah kepada Hamid, iaitu anaknya, dan juga Hujjatul Islam, iaitu pembela Islam, ataupun kerana beliau merupakan seorang pembela kebenaran Islam yang terbesar. Seterusnya saya akan menceritakan sedikit sejarah pendidikan Imam Al-Ghazali. Di awal kehidupannya ataupun semasa kecil, Al-Ghazali dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Setelah kematian ayahnya berwasiat kepada seorang sahabatnya iaitu seorang tokoh sufi untuk menjaga pendidikan dan juga menjaga pendidikan Al-Ghazali, dan juga seorang saudaranya Ahmad. Daripada tokoh sufi itu, Imam Al-Ghazali mendapat asas tulis baca dan pengajian Al-Quran dan hadis. Namun begitu, akibat kemiskinan, tokoh sufi tersebut tidak dapat menjaga Al-Ghazali dalam tempoh yang lama. Setelah beberapa tahun, berbakikan beberapa wang yang diwasiatkan oleh ayahnya. Al-Ghazali menyambung pengajian di sebuah institusi di Tus yang mana memberi beasiswa kepada setiap penuntutnya. Setelah meningkat remaja, Imam Al-Ghazali mengembara ke Jujan untuk mengaji untuk belajar ilmu fiqh dengan Al-Imam Abi Nasr Al-Ismaili. Setelah mencecah umur 20 tahun, Imam Al-Ghazali berhijrah pula ke Naisabur, iaitu untuk menuntut dengan Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini ataupun dikenali sebagai Imam Al-Haramain. Imam Al-Ghazali menuntut dengan Imam Al-Haramain sehingga gurunya itu meninggal dunia pada tahun 478 Hijrah bersamaan 1085 Masihi. Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini mendapat gelaran Imam Al-Haramain kerana beliau telah tinggal dan mengajar di dua tanah suci iaitu Mekah Al-Mukarramah dan juga di Madinah Al-Munawwarah. Sedikit maklumat tentang kerjaya Imam Al-Ghazali. Setelah kematian gurunya Imam Al-Haramain, Al-Ghazali berhijrah pula ke kota Al-Askar di Baghdad. Di Baghdad, beliau bertemu dengan Menteri Nizam Al-Mulk, iaitu seorang menteri yang amat menekankan ilmu intelektual dan juga ilmu pengetahuan di Baghdad. Menteri Nizam Al-Mulk tertarik dengan kebijaksanaan Al-Ghazali dan telah melantiknya sebagai profesor ataupun pensyarah di Universiti
Nizamiyah, iaitu pada tahun 484 Hijrah. Selepas, 4 tahun selepas berkhidmat selama 4 tahun, sebagai profesor atau pensyarah, Al-Ghazali berhijrah pula ke Damsyik, Syria untuk beruzlah ataupun untuk mengasingkan diri. Dikatakan pada ketika tempoh ini juga, Al-Ghazali telah, ditimpa sakit. Um, Namun setelah, beberapa tahun beruzlah, um, Al-Ghazali kembali ke Universiti Nizamiyah untuk mengajar atas permintaan Sultan. Dan setelah mengajar beberapa tahun, Al-Ghazali memilih untuk kembali ke Tus, iaitu tempat kelahirannya, untuk membangunkan madrasah. Di madrasah itu, Al-Ghazali, eee, mengamal dan mengajarkan cara hidup sufi sehingga akhir hayat beliau pada tahun 505 Hijrah bersamaan dengan 1111 Masihi. Mmm, saya ingin ceritakan serba sedikit tentang karya, Al-Ghazali. Mengikut catatan, dalam umurnya yang singkat, 55 tahun tersebut, uh, Al-Ghazali telah berjaya menerbitkan lebih, 300 karya. Namun, kebanyakannya telah dimusnahkan semasa serangan Mongol ke atas kota Baghdad pada abad ke-13. Jadi di sini saya ingin menceritakan 3 karya utama yang menjadi, yang menjadi karya teragung, Imam Al-Ghazali. Yang pertama ialah Ihya Ulumuddin, iaitu kitab yang karya yang membahaskan tentang ilmu-ilmu agama. Menurut catatan, Ihya Ulumuddin telah dikarang selama beberapa tahun dan di beberapa tempat, seperti di Damsyik, di, Naisabur, ya. Tempat kandungan utama dalam Ihya Ulumuddin ialah, Rubu' al-Ibadah, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah. Rubu' al-Adab, berkaitan adat dan kebiasaan ataupun adab. Al-Muhlikat, iaitu, berkaitan perbuatan yang membinasakan. Dan Rubu' al-Munjiat, iaitu perkara berkaitan perbuatan yang menyelamatkan. Di setiap, bab utama ataupun rubu' ini, dikatakan Imam Ghazali telah menerbitkan, 10 buah buku ataupun 10 subtopik bagi setiap, rubu'. Ihya Ulumuddin menjadi, rujukan ramai, umat Islam sehingga ada ulama yang, eee, me yang mengatakan, hampir saja, Ihya Ulumuddin mengganti tempat Al-Quran, kerana, eee, kupasannya yang menyeluruh dan juga, ilmu ilmu-ilmu yang berada dalamnya berdasarkan, Al-Quran dan hadis. Seterusnya, eee, karya yang diterbitkan oleh, Imam Al-Ghazali ialah Maqasid Al-Filasifah, iaitu tujuan ilmu falsafah. Karya ini dikatakan karya yang pertama dihasilkan oleh Imam Al-Ghazali sekitar umur 25 hingga 28 tahun. Uh, Maqasid Al-Filasifah menjelaskan teori, aliran dan tujuan falsafah serta ahli-ahlinya, serta tujuan ahli-ahli falsafah, secara terperinci dan terbuka. Jadi, maqasid al-filasifah ni dia tidak bersifat tertutup dalam konteks Islam sahaja. Dia lebih bersifat terperinci dan terbuka dan menjelaskan pelbagai teori serta aliran, falsafah. Karya ketiga yang saya kongsikan ialah Tahaffuz al-Filasifah, iaitu kesesatan ilmu pengetahuan. Karya ini dikatakan diterbitkan ketika Imam Al-Ghazali berumur 35 hingga 38 tahun. Dalam karya ini, dalam Tahaffuz al-Filasifah, um, Imam Al-Ghazali telah mengkritik falsafah Greek seperti Socrates, Plato, Socrates dan Plato berdasarkan pandangan Islam. Jadi, yang mana, falsafah Greek dan Socrates ini, seperti Socrates dan Plato ini,
tidak berdasarkan pandangan Islam dan berdasarkan akal pemikiran semata-mata. Maksudnya, saya akan serahkan kepada, sahabat saya. Sekian, terima kasih. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hamid bin Syukri. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah pada saudara Izhar yang membentang sebentar tadi. Sekarang saya akan membentangkan mengenai pemikiran Imam Al-Ghazali dalam bidang falsafah pula. Alright, yang pertamanya, ilmu diperoleh melalui akal dan wahyu. Maksudnya Imam Al-Ghazali ni percaya bahawa akal dan wahyu adalah kedua-duanya sumber ilmu yang penting. Akal ni boleh membantu kita dari segi memahami alam semula jadi. Manakala wahyu pula ajaran Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW yang boleh membantu kita memahami sifat Tuhan dan tujuan hidup kita. Macam itulah. Yang keduanya, pengalaman adalah penting untuk memahami sifat Tuhan. Maksudnya Imam Al-Ghazali ni beliau percaya bahawa pengetahuan sebenar tentang Tuhan tidak boleh dicapai melalui akal dan perkataan saja. Sebaliknya ia memerlukan macam pengalaman rohani peribadi dan hubungan langsung dengan ilahi. Alright, yang ketiga ialah tauhid atau keesaan Tuhan. Adalah konsep utama dalam falsafah Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni beliau percaya bahawa segala sesuatu di alam ini adalah berkaitan dengan Tuhan dan terdapat satu kesatuan asas kepada semua perkara. Beliau menekankan kepentingan mengiktiraf dan hidup mengikut perpaduan. Alright, yang keempat ialah alam semesta adalah manifestasi kehendak Tuhan, ilahi Tuhan. Al-Ghazali percaya bahawa alam semesta bukanlah himpunan kejadian secara rawak. Sebaliknya, ia merupakan manifestasi dari kehendak Tuhan. Segala yang berlaku di alam semesta ini akhirnya ditentukan oleh perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk kelima pula, pemurnian rohani dan penanaman akhlak mulia adalah penting untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Imam Al-Ghazali ni percaya bahawa untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, seseorang ni mesti memupuk akhlak mulia seperti merendah diri, belas kasihan dan tidak mementingkan diri sendiri. Beliau juga menekankan kepentingan amalan rohani seperti solat, puasa dan meditasi. Seterusnya, yang nombor 6, akal dan wahyu mestilah seimbang dalam memahami hakikat. Imam Al-Ghazali percaya bahawa akal dan wahyu adalah kedua-duanya sumber ilmu yang penting. Tetapi ia perlu diseimbangkan untuk memahami sepenuhnya hakikat. Maksudnya jika terlalu bergantung pada akal boleh membawa kepada kesombongan dan kekufuran. Manakala terlalu banyak penekanan pada wahyu boleh membawa kepada buta iman dan kejahilan. Alright, yang ketujuh ialah pemikiran Imam Al-Ghazali yang menekankan kepentingan iman, amalan serta akal. Imam Al-Ghazali ni beliau percaya bahawa iman dan amalan adalah penting untuk pertumbuhan rohani dan untuk membangunkan hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Beliau juga percaya bahawa akal adalah penting untuk memahami alam semula jadi dan untuk menafsirkan wahyu. Seterusnya, yang ke-8 ialah beliau berusaha untuk mendamaikan tradisi teologi dan falsafah Islam yang berbeza. Maksudnya pemikiran Imam Al-Ghazali ni banyak dipengaruhi oleh pelbagai tradisi teologi dan falsafah dalam Islam. Dia ni berusaha untuk mendamaikan pandangan yang berbeza lah, dan membangunkan pendekatan bersatu untuk memahami Islam dan sifat realiti. Yang ke-9 pula, pemikiran Al-Ghazali mempunyai pengaruh yang besar terhadap falsafah dan teologi Islam. Idea-idea Imam Al-Ghazali ni dia telah bagi banyak kesan lah yang mendalam terhadap falsafah dan teologi Islam. Dan karya-karya beliau juga terus dikaji dan diperdebatkan sehingga ke hari ini. Penekanannya pada pengalaman rohani, kesatuan Tuhan dan kepentingan mengimbangi akal dan wahyu telah membentuk pelbagai pemikiran dan amalan Islam selama berabad-abad lamanya.
Assalamualaikum, nama saya Nurul Fatih binti Rozi. Saya akan membentangkan sumbangan Imam Al-Ghazali dalam bidang falsafah. Antara sumbangan Imam Al-Ghazali dalam bidang falsafah ialah membahagikan ahli falsafah, mengklasifikasikan ilmu falsafah, menyelamatkan akidah orang Islam dan metodologi. Imam Al-Ghazali membahagikan 3 golongan yang membahaskan falsafah. Yang pertama, ateis. Ateis ini adalah golongan yang mengingkari wujudnya pencipta yang mentadbir seluruh alam. Yang kedua, natural. Golongan ilmuwan yang banyak mengkaji berkaitan dengan tabiat kejadian dan anatomi manusia, tumbuhan dan haiwan. Golongan ini mendakwa apabila mati, mereka tidak akan hidup semula. Justeru, mereka menafikan adanya hari akhirat. Yang ketiga, teologi. Golongan yang membincangkan soal-soal ketuhanan seperti Plato, Aristotle dan Socrates. Mereka membahaskan perkara-perkara berkaitan ketuhanan dengan bersumberkan akal. Yang kedua, mengklasifikasikan ilmu falsafah. Imam Al-Ghazali membahagikan ilmu falsafah kepada 6 bahagian, iaitu matematik, mantik, fizik, ketuhanan, siasah dan akhlak. Matematik menurut Imam Al-Ghazali adalah berkaitan dengan ilmu hisab dan kejuruteraan. Ia tidak berkaitan dengan perbahasan dari sudut agama. Mantik pula ialah ilmu logik akal dan bagaimana akal sebagai ejen penyusun hujah-hujah yang dikemukakan. Ilmu fizik pula berkaitan dengan kajian alam dan seluruhnya seperti bulan dan bintang. Ilmu siasah menurut Imam Al-Ghazali adalah perkara yang berkaitan dengan unsur-unsur keduniaan yang membantu manusia menjalani kehidupan seharian. Akhlak pula merupakan ilmu berkaitan seseorang menjalani kehidupan seharian dengan sikap dan pribadi yang mulia. Sumbangan Imam Ghazali dalam metodologi ialah Al-Ghazali merupakan seorang pengarang dan penulis yang kaya dengan idea dan buah fikiran dalam menghasilkan karya. Minat dan daya penulisannya sangat kuat serta bertenaga dan idenya tidak luntur di zaman walaupun beliau mengasingkan diri untuk menghayati kehidupan seorang sufi. Gaya penulisan beliau terbahagi kepada 2 bentuk, ialah bercorak ilmiah dan juga umum. Buku bercorak umum ditulis untuk masyarakat umum yang tidak mendapat peluang pelajaran yang tinggi dan pengajian akademik. Antara karya ialah Bidayah Al-Hidayah dan Minhaj Al-Abidin. Manakala buku-buku ilmiah yang ditulis adalah untuk individu yang memiliki daya pemikiran yang bebas, di mana dianggap oleh Al-Ghazali sebagai syarat asasi setiap kerja ilmu dalam bidang kalam. Beliau telah mengarang begitu banyak penulisan dalam ilmu kalam. Al-Ghazali banyak mematahkan hujah-hujah daripada pihak lawan yang dilihat agak keterlaluan masa-masa membahaskan isu-isu yang timbul daripada perbincangan ilmu kalam. Ilmu kalam sudah pun berkembang dengan baik bagi mempertahankan akidah sunnah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Irsyad, iaitu salah satu kitab karangan Imam Al-Haramain, iaitu guru Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali dalam kitabnya Ulumuddin ketika membincangkan berkaitan dengan teori dan konsep, ilmu tidak meletakkan ilmu kalam sebagai satu ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat. Beliau juga mengatakan bahawa ilmu kalam tidak bermanfaat kepada manusia kerana 2 sebab, iaitu pertama ialah ilmu ini tersimpan jauh daripada matlamatnya yang utama, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah perbincangan ahli ilmu kalam terlalu jauh sehingga menyimpang daripada apa yang dibincangkan oleh para ulama. Seterusnya dalam bidang tasawuf, sebagai bukti Imam Ghazali memberikan sumbangan dalam bidang tasawuf ialah apabila melibatkan diri menjadi sebahagian daripada ahli sufi. Al-Ghazali berusaha membersihkan tasawuf daripada perkara-perkara khurafat dan amalan yang terkeluar daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Al-Ghazali mempunyai beberapa orang guru yang termasyhur seperti Al-Junaid dan Al-Muhasibi. Apabila Al-Ghazali mengetahui masyarakat melakukan kesalahan dalam bidang tasawuf, beliau melemparkan kritikan yang bertujuan membentulkan kesalahan dan menghalang
daripada penyelewengan yang berlaku sehingga mencemarkan kemurnian Islam. Dalam bidang tasawuf, karya termasyhur Al-Ghazali ialah Ihya Ulumuddin yang telah diterjemah ke dalam beberapa bahasa seperti Melayu, Parsi, Urdu, Inggeris dan Perancis. Sumbangan ini cukup besar dalam bidang tasawuf kerana Al-Ghazali telah memurnikan semula ilmu tasawuf daripada kesesatan dan bid'ah. Akhir sekali, setelah mempelajari dan mengkaji tentang Imam Al-Ghazali, tiada sesiapa yang mampu untuk mengatasi beliau dari sudut ilmu dan pengalaman pada masa itu. Telah dinyatakan sebelum ini, beliau bukanlah seorang penuntut ilmu yang hanya mampu mempelajari sesuatu ilmu dari guru dan kemudian menulis dan menghafalnya. Beliau juga telah pergi jauh sehingga mampu untuk mencuki dan mengorek segala permasalahan dan segala perbincangan sesuatu bidang ilmu. Yakin sekiranya beliau masih ada pada zaman ini, pasti menjadi seorang tokoh ilmuwan yang sangat hebat dari sudut ilmu dan pengalaman. Dengan kecanggihan teknologi dan komunikasi serta pemerolehan maklumat tanpa sempadan kini, pasti akan digunakan sepenuhnya oleh beliau untuk menggali segala ilmu dan pengetahuan tanpa henti. Tidak mustahil dengan kecanggihan ilmu bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik, hubungan antarabangsa, geografi, sains dan bidang-bidang lain. Pada zaman teknologi sekarang, susah untuk kita menemui tokoh ilmuwan yang sama seperti Imam Al-Ghazali. Beliau telah memberi sumbangan yang amat besar kepada agama Islam pada zaman sekarang. Akhir sekali, saya berharap marilah kita bersama-sama mengkaji tentang tokoh-tokoh Islam kita. Selain itu juga, kita juga perlu memperkenalkan dan memperbanyakkan agar anak-anak muda kita tidak lupa tentang sumbangan yang telah diberikan oleh tokoh-tokoh kita. Dengan itu, akhirlah pembentangan kami tentang sumbangan Imam Al-Ghazali dalam bidang falsafah. Sekian, terima kasih.